Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada para sahabat yang sudi untuk bersama sekali lagi dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk bersama-sama dengan saya di dalam perbincangan berkenaan dengan satu topik yang jarang saya sentuh secara terbuka, tetapi bagi para sahabat yang mengikut rapat kepada perbincangan saya ini, topik ini bukanlah merupakan satu topik yang asing ataupun mengejutkan, dan mungkin anda menyedarinya, iaitu berkenaan dengan cabaran yang saya hadapi sebagai seorang pelajar dewasa yang diusulkan mengalami apa yang diistilahkan sebagai ADHD. Saya tidak didiagnose secara rasmi melalui ujian klinikal bersama dengan pakar psikiatri berkenaan dengan isu berkenaan, tetapi ia kali pertama diusulkan kepada saya ialah pada tahun 2016 ketika saya baru sahaja sampai ke Finland. Pada masa tersebut saya mengalami tekanan pembelajaran yang sangat teruk disebabkan oleh salah satu subjek yang saya ambil pada masa tersebut, iaitu self-regulated learning, yang mana self-regulated learning ini jumlahnya adalah sebanyak 10 ECTS kalau mengikut sistem kredit masa di Eropah ni, tetapi durasi pembelajarannya hanya sepanjang 6 minggu. Dan jika dibahagikan 10 ECTS itu kepada 6 minggu, dia mencapai kepada kadar kita kena fokus dan buat kerja dalam subjek berkenaan lebih kurang dalam 3 ke 5 jam sehari non-stop. Dan kami dikehendaki untuk menyemak, mengkaji dan membuat rumusan terhadap lebih daripada 60 artikel jurnal yang memberikan tekanan yang teruk kepada semua pelajar lah. Saya masih ingat lagi dalam kelas pada ketika itu ada di kalangan kawan-kawan kami yang hentak meja, yang menangis, ada yang marahkan pensyarah, kata dah berminggu-minggu tak bercakap dengan suami, dengan anak-anak kerana terlalu terbeban dengan pembelajaran tersebut. Manakala bagi saya pula, saya tidak faham apa yang berlaku kepada saya. Sekurang-kurangnya saya rasa lega sedikit kerana bukan saya seorang sahaja yang tertekan, tapi dalam kelas masa tu saya diam je lah. Tapi saya tahu apa yang sedang saya alami, iaitu di rumah saya jam. Hampir setiap malam saya tak boleh tidur. Saya cuba untuk fokus dan merumuskan artikel-artikel jurnal yang heavy-heavy itu dalam tempoh masa yang diberikan, tetapi dia berakhir dengan saya termenung, kebingungan sepanjang malam. Dan pada masa itu saya menyalahkan benda-benda yang ada di keliling saya yang mengganggu saya. Contohnya bunyi tekanan air panas di dalam paip, yang bila saya sebutkan benda tu kepada family, tiada di kalangan mereka yang melihatnya sebagai sesuatu yang relevan, tapi bunyinya sangat kuat bagi saya. Begitu juga dengan bunyi angin, bunyi pokok dekat luar pada masa tersebut yang memeningkan kepala saya, tapi yang saya pastinya saya jam. Kemudian baru saya jumpa istilah cognitive overload yang menerangkan sedikit tentang isu yang sedang saya hadapi pada masa tersebut. Jadi ketika itulah, mungkin disebabkan oleh
keluhan yang saya kongsikan di dalam Facebook peribadi saya, masa tu ada Facebook lagi. Dan kemudian seorang sahabat saya yang telah lama mengenali saya, dan beliau adalah seorang psikiatris, beliau telah menghubungi saya dan mengajak kepada perbincangan. Dan beliaulah yang telah mengusulkan kepada saya bahawa berkemungkinan besar saya mengalami ataupun mengidap apa yang disebutkan sebagai ADHD, orang dewasa. Dan beliau telah kongsikan dengan saya beberapa artikel, kemudian maklumat-maklumat klinikal yang beliau sendiri guna pakai di dalam mendiagnose pesakit, termasuklah juga pengalaman-pengalaman peribadi beliau yang beliau kongsikan dengan saya. Dan apabila saya berinteraksi dengan beliau dalam tempoh yang agak lama juga secara intensif, ketika itu barulah saya bertemu dengan istilah yang disebut sebagai adult ADHD tadilah, untuk menerangkan tentang keseluruhan masalah yang telah dan sedang saya hadapi setakat pada masa tersebut. Kerana bagi sahabat yang mengenali saya untuk tempoh yang lama mungkin tahu bahawa sebenarnya saya telah cuba untuk mendapatkan ijazah sarjana ini berkali-kali dalam tempoh masuk 15 tahun ataupun mungkin lebih. Kali pertama di UK, kemudian di UIA, selepas itu di UKM, dan membawa kepada saya datang ke Finland. Apa yang selalu saya hadapi ialah apabila satu-satu perkara itu menarik perhatian saya dan mendorong saya untuk melakukan, orang kata macam analisis yang rumit, saya boleh melakukannya. Saya masih ingat dalam pengalaman saya di UIA, banyak artikel yang telah saya keluarkan untuk meluahkan keaktifan yang berlaku di dalam minda saya tentang pembelajaran History and Civilization bersama Profesor Abdullah Al-Hasan dan juga beberapa orang yang lain, yang bagi saya sangat banyak yang bersifat eye-opening, dan saya dapat menghubungkan banyak maklumat yang bertebaran, sama ada di dalam literatur daripada Eropah dan sebahagiannya literatur daripada apa yang saya pernah baca sebagai bekas pelajar syariah, dan saya telah mengeluarkan beberapa analisis terhadap isu-isu semasa yang nampaknya macam memberikan impak yang agak besar lah kepada pembaca, malah masih kekal relevan sebahagiannya hingga ke hari ini dalam konteks tersebut. Tetapi apa yang akan mencabar saya, yang akan menjadi masalah kepada saya, ialah apabila saya dikehendaki untuk melakukan penulisan dalam bentuk yang highly structured dengan mengikut format tertentu, dengan bahasa yang kering dan membosankan, iaitu bahasa yang kita pakai dalam menghasilkan artikel jurnal dan tesis, maka di situlah saya akan collapse. Kemudian saya telah tidak menamatkan pembelajaran di UIA, walaupun semua subjek ketika saya di UIA itu saya dapat 4.0. Kemudian saya cuba sekali lagi di UKM di dalam bidang sejarah, dan saya menginjak pembelajaran saya kepada satu sisi yang lain pula terhadap sejarah. Kalau di UIA, saya belajar sejarah dalam kerangka literatur daripada Eropah. Tetapi UIA berdasarkan kepada literatur klasik sejarah Islam.
banyak menggunakan dokumen-dokumen ataupun rujukan-rujukan daripada ilmuwan Islam, Arab, Parsi dan Turki sebagai inisiatif daripada saya, dan penyelidikan dilakukan terhadap tokoh yang hampir tidak dikenali oleh kebanyakan orang di Malaysia pada ketika itu, iaitu Imam Birkivi. Dan kerana ia adalah sesuatu yang sangat menarik, dan sangat menarik itu kerana dia menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya menghubungkan masalah perubahan cuaca yang melanda dunia pada ketika itu, kemudian penularan wabak, kemiskinan, peningkatan kadar jenayah, berkurangnya misi ketenteraan, bertambahnya penduduk, membawa kepada perubahan budaya ilmu di Istanbul, perubahan epistemologi, cara umat Islam mengklasifikasikan ilmu, dan sehinggalah akhirnya kepada beberapa discovery seperti melihat hubungan daripada jalur Imam Birkivi membawa kepada kemunculan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Semenanjung Tanah Arab. Bagaimana ada link antara semua benda tu, dan saya dapat melakukan perkara-perkara tersebut, dan apa yang dikaji pada masa tersebut adalah something yang sebahagiannya bersifat agak groundbreaking. Tetapi sekali lagi masalah yang sama berulang, iaitu saya tidak dapat untuk duduk dan fokus kepada penulisan tesis hingga selesai. Ia adalah satu proses yang sangat rumit, dan ketika itu saya tidak dapat untuk melihat masalah itu datang daripada mana-mana pihak, kecuali saya percaya bahawa yang salah adalah perangai saya lah. Saya tidak cukup berusaha, saya tidak cukup berdisiplin, walaupun sejujurnya saya berkubang di dalam bilik di rumah tu untuk pengkajian. Saya tidak pernah tidak membaca walau sehari. Membaca, mengkaji, menulis, mewacanakan, berbincang. Kepenatan. Ada masa-masanya saya tidak tidur sampai 2-3 hari kerana begitu fokus kepada sesuatu. Tetapi apabila dia masuk kepada kerja yang sangat membosankan, iaitu menulis tesis, saya lelah. Dan sekali lagi saya mengulangi kegagalan yang sama. Dan kegagalan untuk menyiapkan tesis master di UKM pada tahun sekitar 2015 tersebut sangat menyedihkan saya. Namun dia tidaklah seteruk apabila, of course, bila berlakunya kontroversi tentang soal perbalahan politik yang berlaku di Malaysia pada masa tersebut, disebabkan oleh perbezaan pandangan politik, serangan yang timbul bukan ke atas idea politik saya, tetapi ke atas peribadi saya. Saya masih ingat apabila ada pensyarah universiti yang menyatakan bahawa saya adalah seorang yang tidak boleh dipercayai kerana nak tulis tesis pun tak boleh. Dan bagi saya, dalam banyak-banyak komen, ada yang kata saya bagi saya nama binatang ke, barua ini, barua itu dan sebagainya. Saya boleh tidak begitu mengendahkannya, tetapi komentar oleh pensyarah universiti yang mengatakan bahawa saya ini tak guna sebab nak tulis tesis pun tak boleh, itu lekat di kepala, dan dia telah memusnahkan self-efficacy saya. Tetapi pada masa tersebut saya tidak dapat
menjawab apa-apa terhadap perkara tersebut. Malah saya, orang kata, jauh di dalam hati percaya bahawa apa yang pensyarah itu kata sebagai satu benda yang benar. Tetapi apabila saya datang ke Finland, harapan saya ialah mudah-mudahan bila saya datang ke Finland ini, saya akan kurang dari segi distraction dan dapat fokus sepenuhnya untuk study. Tetapi keadaan ideal yang saya harapkan terhasil dengan datangnya kami sekeluarga ke Finland ini tak jadilah, kerana kami terpaksa pergi kepada option yang tidak ideal itu apabila saya terpaksa berseorangan menguruskan pembelajaran saya dan anak-anak saya seramai 4 orang yang bersekolah di sini. Dan saya tidak mengulasnya dalam bentuk yang negatif ke macam mana ke, sebab itu adalah keputusan bersama yang telah difikirkan. Memang ada rasa berdebar yang sangat mendalam pada masa tersebut, kerana saya sudah ada at least pada masa tersebut 10 tahun pengalaman, dan saya tahu apakah yang boleh muncul pada suatu ketika nanti apabila pilihan tersebut yang kami pilih. Dan mungkin sebab itulah apabila isteri saya buat kali pertamanya meninggalkan kami sekeluarga untuk pergi ke Ireland untuk bekerja di sana, saya menangis di dalam bas masa balik daripada airport tu. Bukan kerana khawatirkan soal keluarga, tetapi saya bimbang kegagalan yang pernah berlaku itu akan berulang sekali lagi. Pada masa itu, selalu peperangan yang berlaku dalam diri saya ialah saya ni seorang yang tak berguna lah. Kerana kenapa nak susah sangat nak tulis thesis? Orang lain macam senang je buat master kan, tapi apa masalah kamu ni Srizal? Dan tak ada orang yang percaya saya ada masalah menulis, kerana saya adalah seorang penulis. Dah 17-18 buah buku selama berada di Finland ni pun dah berapa buku dah yang terhasil. Malah buku Transformasi Ramadan 2.0 yang diterbitkan seminggu sebelum Ramadan baru-baru ini, itu adalah salah satu contoh bagaimana agresifnya saya apabila saya buat satu decision untuk bagi benda tu jadi. Saya terfikir, saya tengah membaca untuk muhasabah, fikir macam mana nak menghadap Ramadan dalam keadaan berkurung kan, COVID-19 tu. Dan pada masa itu saya terfikir, saya dah serabut fikir tentang pembelajaran saya, macam mana nak menyudahkan penghujung pembelajaran saya ni. Dan akhirnya saya kata saya perlukan something yang interesting enough, yang boleh larikan fikiran saya daripada pelbagai masalah yang saya hadapi dalam fikiran ketika itu dengan melakukan benda tersebut. Dan saya decide untuk jom belajar macam mana nak self-publish e-book, dan kita keluarkan buku yang sesuai dengan kedatangan Ramadan ni. Kita hasilkan buku Transformasi Ramadan. Saya tak ada manuskrip buku Transformasi Ramadan 1.0 yang diterbitkan dalam 10 tahun yang lepas tu, saya tak ada. Tapi saya ada archive artikel mentah daripada blog yang saya telah salin semula, kemudian saya cantumkan, dan kemudian saya olahkan dia kembali, saya edit benda-benda yang dibuat oleh sekumpulan pasukan, sebuah pasukan yang terdiri daripada editor, kemudian designer kulit dan sebagainya lah. Semuanya saya buat sendiri, dan dalam tempoh lebih kurang dalam tak sampai 48 jam lah, saya rasa dalam 30 jam lebih saja, saya telah menghasilkan sebuah buku. Dan lepas tu saya collapse, terlalu letih. Dan saya tahu kenapa saya macam tu, sebab
apabila satu-satu benda itu menarik, saya boleh melakukannya. Tetapi kalau satu-satu benda itu penting namun tidak menarik, ia sangat mencabar. Di dalam subjek-subjek yang saya pernah ambil selama saya berada di Finland ini, antara subjek yang paling saya skor lengkap full marks yang saya dapat ialah subjek-subjek yang diajar oleh, yang dikendalikan oleh seorang pensyarah yang merupakan satu-satunya pensyarah yang acknowledge masalah ADHD saya. Jadi benda-benda yang dia lakukan sangat simple, tetapi saya sangat appreciate dia, dan saya sangat sedih apabila beliau meninggalkan universiti kerana berpindah ke tempat lain. Beliau mengadakan arrangement khusus untuk saya pada benda-benda yang tak menyusahkan beliau pun, iaitu beliau, orang lain diberikan deadline 2 bulan untuk submit report project contohnya, tetapi dengan saya beliau update setiap minggu. Dan apabila beliau update dengan saya setiap minggu tu, saya biasanya akan ketakutan kerana mungkin idea perfectionist saya tu menyebabkan saya rasa saya tak ada apa yang saya nak laporkan, dan alamak, pensyarah kontak ni kan, pensyarah call saya, dan bila saya tak reply, dia tahu kenapa saya tak reply, dan dia balas. Dia kata, Hasrizal, don't worry, don't think about reporting to me something yang besar ke apa ke, just get in touch with me and I'll show you that you are actually progressing. Dan bila dia cakap tu, saya akan terus contact dia. Dan bila saya contact dia, saya bagi tahu dia saya minta maaf kerana tak ada perkembangan sebab klien tak bagi kerjasama. Saya nak cuba interview klien, tapi klien outstation, gini begitu dan sebagainya. Sekian. Kemudian dia tanya, jadi apa plan kalau sekiranya macam ni keadaannya. Saya kata saya akan cuba lagi minggu depan, begini. Dan saya berpandangan apa yang kami plan pada minggu lepas tu mungkin tak berapa kena, sebab kami terlepas pandang bahawa sekarang ni adalah seminggu sebelum cuti sekian-sekian, yang kita sedia maklum orang finish ni akan buat macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Saya beritahu pada dia, dan lepas saya cerita pada dia tu, dia terus kata, see, you are progressing very well. Your problem is it's difficult for you to write down the whole thing, but you have everything in your mind, and now you are reporting me well. So since you already told me about all this progress, try to put in bullet points 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi setiap minggu dia buat benda tu, dan kesan daripadanya subjek yang saya ambil dengan dia tu sentiasa saya dapat markah penuh. Bukan kerana dia favor saya ke tidak, tapi memang saya dapat melakukan kerja itu dengan lengkap. Berbanding dengan saya tak nak sebutlah berbanding, maknanya dia satu-satunya pensyarah yang memahami apakah struggle yang dihadapi oleh seorang yang macam saya ni, dan dia membantu. Dan sepanjang berada di Finland ini, makin lama saya makin memahami simptom-simptom ataupun isu-isu yang saya hadapi sebagai seorang seperti saya. Tetapi kesukaran saya di sini adalah kerana language barrier di antara kita dengan orang kata dengan psychiatrist. Kerana ada beberapa isu yang berlaku membabitkan anak-anak kami yang memerlukan kepada saya untuk berjumpa dengan psychiatrist, bukan untuk saya tapi untuk anak-anak. Dan pada masa itu saya masih ingat lagi, kami pernah duduk di ward untuk menunggu penterjemah yang akan melakukan kerja penterjemahan
bagi pihak psikiatris yang tidak begitu boleh berbahasa Inggeris. Dan pada masa itu saya hilang keyakinan tentang kebolehan psikiatris di sini untuk membantu saya. Maka persoalan ADHD itu hanya pernah saya bincangkan bersama-sama dengan kaunselor keluarga yang saya temui, dan beliau membantu saya dalam beberapa aspek. Antara benda yang saya realise yang saya dah alaminya semenjak daripada kecil, saya fidgeting. Maknanya kaki saya, tangan saya memang tak boleh duduk diam lah, ya. Masa saya cuba untuk baca buku ke buat kerja ke, sentiasa tak boleh diam. Tetapi yang paling aktif dan tak boleh diam ni adalah otak saya lah. Dan mungkin kemuncaknya lebih kurang sekitar tahun 2008, 2009, 2010 tu, sehingga saya menulis hingga 3 artikel sehari selama beberapa tahun. Dan kerana itu saifulislam.com mempunyai ribuan artikel daripada dulu sampai sekarang. Tetapi kenapa saya tidak boleh menulis sebuah tesis? Jadi kemudian masalah kedua yang sering mengganggu kualiti hidup saya adalah hypersensitif saya terhadap rangsangan, bau, cahaya, bunyi, yang sangat melelahkan hidup saya on daily basis. Saya susah nak tidur apabila ada cahaya, walaupun cahaya kecil daripada handphone, ataupun pada musim panas macam sekarang, apabila langsir rumah tidak cukup tebal untuk menggelapkan bilik, itu sangat-sangat merumitkan. Kemudian dari segi bau, rumah kami kecil, anak-anak tidur di dalam bilik, saya tidur di ruang tamu, dan ruang tamu connected dengan dapur. Saya terpaksa mengerah anak-anak supaya basuh juga pinggan pada waktu malam, jangan simpan untuk dibasuh pada sebelah pagi. Kerana kalau pinggan tidak dibasuh, saya tak boleh tidur kerana bau makanan, bau benda-benda yang ada dekat dapur itu sangat kuat. Malah saya boleh terbangun, dah tidur tu saya terbangun kerana bau. Begitu juga dengan bunyi. Kadang-kadang anak saya merayu, bolehlah diorang tidur kat ruang tamu temankan saya terpaksa tak benarkan. Saya kata please tidur dalam bilik, sebab bila diorang bergerak sikit ke, dan saya akan terbangun, dan itu meletihkan. Kemudian saya juga ada masalah clumsiness saya yang rutin, yang selalu menjadi bahan ketawa dalam family kami, ialah saya makan tumpah lah. Every time saya makan, cubalah macam mana bagus pun, kalau tak kena baju ni memang tak sah. And then tertumpah air, tertepis benda ni, tergolek. Kalau tengah masak kat dapur tu, tiba-tiba saya tertepis senduk hingga terpelanting, dan kuah terpercik. You know, all those kinds of things yang hampir dah macam orang kata almost on daily basis benda tu berlaku, dan sometimes it's really annoying and exhausting. Kemudian kecenderungan saya kepada kemalangan. Ini paling yang saya takut lah selama duduk di Finland ini, sama ada ketika di Finland ataupun semasa saya pergi bercuti sekeluarga dekat Amsterdam, dekat Helsinki, dekat mana lagi, hari tu pergi ke Durham di UK kan, dan juga di Prague, Budapest, Vienna baru-baru ini. Setiap mesti jatuh punya lah, terlentang ke belakang, terlentang ke depan, for no reason, tak ada apa sebab, tak macam mana tergolek. Dan jatuh tu bukanlah jatuh, dah lah saya ni gemuk kan, lepas tu bila jatuh tu jatuh terterap,
muka terhempas ke lantai, jatuh terhentak lutut dekat stesen kereta api kincir angin dekat Amsterdam. Saya terjatuh dekat stesen kereta api. Di stesen kereta api Helsinki, saya terterap dekat Central Station tu. Kemudian dekat University of the Realm, masa saya melawat anak saudara kami, saya juga terjatuh daripada tangga. Sentiasalah jatuh ni, macam-macam kan, luka sini luka sana. Cuma yang teruk-teruk sampai patah riuk tu tak ada lagi lah, alhamdulillah so far. Jadi semua benda itu adalah cabaran-cabaran yang susah untuk diungkapkan, dan tak semua orang acknowledge yang ia adalah satu masalah. Dan sekarang ni saya berada di penghujung pembelajaran di Finland, dan saya berada di fasa-fasa kritikal, dan saya mula berdepan dengan kerumitan yang sama lah. Saya tengah memohon untuk menambah masa pembelajaran, dan supervisor saya memberitahu kepada saya yang beliau secara personal willing untuk meluangkan lebih masa untuk membantu saya menyudahkan penyelidikan saya di sini. Jadi tak tahulah, saya harap, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan saya dapat melangsaikan pembelajaran, walaupun saya tidaklah perlukan master's degree itu untuk kerja, tapi ia adalah untuk menyelamatkan pandangan saya terhadap diri saya sendiri. Dan sekiranya saya dapat menghabiskan pembelajaran dengan baik, salah satu daripada keazaman saya adalah untuk, saya bukan nak jadi hero, saya bukan nak jadi pakar rujuk ke, tidak, tetapi saya ingin melakukan sesuatu yang boleh membantu orang-orang yang senasib dengan saya. Dan bagi saya, kalau pemahaman guru di peringkat sekolah terhadap ADHD ni, bagi saya masih perlu ditingkatkan, tetapi tidaklah begitu membimbangkan, kerana kesedaran terhadap murid-murid berkeperluan khas itu dah sedia ada di dalam latihan perguruan. Tetapi kebimbangan saya adalah daripada kalangan pensyarah-pensyarah universiti. Sebab pensyarah-pensyarah universiti bukan secara automatik mereka itu adalah ahli pendidikan. Mereka adalah pakar di dalam content matter, mereka adalah pakar kepada subjek, tetapi mereka mungkin tidak berpengetahuan terhadap sains pembelajaran. Maka dengan kejahilan pensyarah-pensyarah universiti terhadap cabaran-cabaran yang membabitkan aspek kognitif, kerana ADHD ni ada kaitan dengan soal of course emotion regulation yang paling mencabar, tetapi yang utamanya adalah dari segi executive function. Untuk self-regulation, untuk pelajar-pelajar ni self-regulate pembelajaran mereka, terutamanya di dalam suasana universiti beralih kepada student-centered ni, ia adalah sesuatu yang sangat susah untuk orang-orang ADHD kendalikan. Dan amat sedih dan malang sekali apabila pensyarah-pensyarah sama ada kerana kejahilan mereka ataupun kerana tidak mengendahkan contoh teladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka kegagalan pelajar diratib sebagai sesuatu yang berbentuk cemuhan, dan bukannya berusaha untuk memahami mengapakah seseorang itu gagal. Mungkin kerana kondisi diri saya sendiri, maka saya selalu mengingatkan diri saya agar tidak bersifat judgemental. Saya tidak akan judge orang yang belajar tak habis, college dropouts,
dan sebagainya. Tetapi saya menilai daripada semasa ke semasa, of course yang pertamanya adalah akhlak dan budi bahasa. Kemudian yang keduanya adalah daripada soal kualiti apa yang diperkatakan. Walaupun ia mungkin tidak keluar dalam bentuk sebuah tesis ataupun makalah ilmiah. Kerana sesuatu yang benar dapat dikenal pasti akan kebenarannya dengan tidak semestinya hanya semata-mata bergantung kepada pembuktian melalui jalan makalah ilmiah. Walaupun mungkin ada orang yang tidak setuju. So itulah sebahagian daripada perkongsian saya pada kali ini, yang saya harap sebersedikitnya adalah yang bermanfaat untuk anda semua fikirkan. Dan bagi para sahabat yang sudi menonton video ini, selitkanlah saya di dalam doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya saya terus dapat berfungsi, berbakti dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan juga khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu saja dalam perkongsian pada kali ini. Terima kasih. Hingga bertemu di dalam vlog-vlog kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.